Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, tajuk pada sidang pagi ini adalah rahsia bangsa berterima kasih atau rahsia terima kasih itu sendiri. Jadi di akhir zaman ni kan, dan di kala kita telah kehilangan kepimpinan orang kita telah kehilangan kutub kanah dan cendekiawan kita. Kerajaan kita telah tumbang, satu persatu empayar Melayu telah lenyap di muka bumi. Yang tinggal hanyalah kenangan memori. Jadi ilmu Melayu ni ada macam-macam. Persilatan dia, jampi, mentera, ada alam gaib dia, alam bunian, alam puteri. Jadi semalam saya baru wartakan pengeluaran buku Rahsia Puteri-Puteri Tanah Melayu. Ataupun yang dimulakan dengan konsep ulik mayang tu tadi. Jadi rahsia orang kita ni macam-macam rahsia ada. Rahsia alam Dewata Raya turun ke bumi. Kisah Dewa Dewi dan sejarah yang amat langka. Tetapi pada pagi ni kita mulakan dengan sebutan yang kekal sehingga pada hari ini, yang dibawa, diguna pakai hampir setiap masa. Terima kasih, berterima kasih. Apa-apa orang bagi kat kita, kita kata terima kasih nak. Terima kasih hadir pada pagi ni mendengar cerita saya orang tiga suku. Jadi kita mulakanlah sidang hadirin ya. Di akhir video ni adalah beberapa pemberitahuan yang bakal berlaku. Jadi pada hari ini kita ambil serba sedikit isu kesatuan orang Melayu, perpecahan orang Melayu, dan cerita terbaru ni lah, saya sedang buat program dengan Tun Mahathir dan beberapa program lagi akan hadir dan diwartakan lah. InsyaAllah lah, itu pun kalau dapat izin daripada Tun Mahathir sendiri kan. Ada mesyuarat tertutup, ada mesyuarat yang akan diawamkan. Baiklah. Mahathir nak menyatukan orang Melayu. Mahathir nak mengembalikan kuasa orang Melayu. Kita pun dah terpecah amat teruk. Kalau kita jumpa guru tarikat, dia kata lagu tu. Jumpa guru silat, dia kata lagu ni. Jumpa orang hakikat marifat, dia kata lagu tu. Macam-macam orang dengan berbagai aliran. Perkataan aliran tadi, kata kunci dia. Jadi, bagaimana nak kita memahami orang kita? Apatah lagi diri kita sendiri. Apatah lagi dunia yang lebih besar. Dunia yang merentasi alam beralam dan titian masa. Kita pada pagi ni bangkit lagi daripada tidur seolah-olah ni apa cerita ni? Kita telah hilang ingatan sebelum kita disarungkan jasad. Tidaklah kami utus sekalian Nabi dan Rasul ataupun segala utusan itu diutus untuk memberi peringatan yang jelas, terang dan nyata. Beri ingat. Ingat apa? Ingatlah akan kejadian kamu. Ingatlah akan asal-usulmu. Asal-muasalmu. Siapa diri kamu, kenapa kamu ada di muka bumi ini. Hampir di segenap lapisan alam dan juga di segenap jagat raya, seolah-olah kita kehilangan memori. Jadi di dalam nak mengenang memori itu wujudlah berbagai aliran. Kejawen dia, surung dia, tarikat dia, hakikat dia, kebatinan, ketuhanan, agama itu sendiri. Untuk memberikan manusia itu satu rasa atau penglihatan. Atau mengembalikan yang dikatakan pertalian ataupun talian dengan Yang Maha Esa yang dikatakan terputus atau hilang ingatan. Jadi konsep nak ingat, ada jalan shortcut, ada jalan long cut, ada jalan langsung tak ada cut-cut. Ini dunia Melayu dia pelik. Lantas pagi ini kita berbalik. Terima kasih. Apakah maksudnya kasih yang nenek moyang kita
tinggalkan kepada kita. Kita ambil contoh, pada pagi ni contoh ada orang yang kerih belakang saya ni orang bagi. Orang bagi saya pegang, pemegang amanah, mereka tak boleh pegang, mereka bagilah kat saya. Jadi semua ni benda ada cerita. Tongkat tu pun orang bagi kat saya, mereka tak boleh pegang kot. Kita pemegang amanah dan saya mati besok pun barang ni tinggal lah. Kayu belakang saya ni tuan-tuan. Kalau 100 tahun lagi dia macam tu, dia duduk diam dalam rumah ni, anak-anak tak makan kayu tu saya rasa. Kerih tu akan kekal lagi 100 tahun. Tapi saya ni, jasad saya ni kalau mati pagi ni, dia akan berkulat, akan membusuk. Binatang akan datang makan jasad saya. Jasad saya tak kekal. Suara saya ni pun tak kekal. Ada lidah, ada sarung, dia keluar lah. Kan? Jadi, kenapa di dalam kita hendak kembali kepada sebuah kesatuan bangsa? Kita lupa teras kepada kasih tadi. Berbagai cara, berbagai debat, berbagai hujah telah dikabarkan, diperdendangkan, diperdengarkan kepada seluruh manusia zaman berzaman agar kembali kepada Yang Maha Esa. Tetapi orang Melayu ni special sikit. Ingatlah akan kasih. Berterima kasih. Bangsa dan kaum yang telah mengenali erti berterima kasih dan menerima kasih. Di aliran yang moden ini, di akhir zaman, mulakanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillah, macam-macam Bismillah, Basmalah pun mereka bergaduh. Duka cita sikit. Semalam kita diviralkan kan, dengan anak bangsa kita, orang Melayu kita, minum arak dan baca Bismillah. 2 arak pula tu kan. Ini dunia orang Melayu kita, wahai sidang pendengar. Yang suka saya berceloteh, terimalah seadanya. Jadi, orang kita dah semakin rosak. Orang kita dah semakin bercelaru. Anak-anak muda dah tak faham nilai dan erti kehidupan ini. Teras kesinambungan daripada mula lahirnya seorang putera dan puteri tanah air Bonda Pertiwi ini pun telah digelapkan. SOP kelahiran, SOP rumah tangga Melayu, SOP pinggan mangkuk, peralatan dan desain rumah itu sendiri, serba-serbi orang Melayu, bangsa Melayu adalah bangsa bertauhid, bertuhan, beragama, bersama dengan Yang Maha Esa. Serba-serbi. Rahsia Tanjak saya dah kupas dalam sepersalinannya buku saya. Sejati dah keluar. Ketuhanan dah keluar. Sekarang ni keluar Ulit Mayang. Terlalu banyak permasalahan dan pakaian bangsa kita yang telah dirampas, ditutup, disorok daripada anak-anak bangsa. Baru ni arwah Bonda Zaliha telah kembali ke rahmatullah. Di dalam sebuah penceritaan perbidanan ataupun menyambut kelahiran anak-anak Raja Melayu. Maka sejarah bumi Perak akan kembali sepi. Kan? Jadi, kita kembali kepada babak utama. Terima kasih. Bila kita seorang Melayu menerima kasih daripada makhluk, sebenarnya kita mengenali dan memahami kasih itu bukan hak makhluk. Kasih itu berantai dan terangkai dan tersulam, tersurat dan tersirat daripada kasihnya Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka daripada setiap detik, ketika, waktu dan minit dan saat, pada ketika ini saya berterima kasih. Saya telah menerima kasih. Saya sentiasa menerima kasih daripada udara yang ada, oksigen yang saya hirup, mata saya yang masih melihat, deria saya masih boleh merasa,
Saya berterima kasih diizinkan oleh Yang Maha Esa, diberi ilham untuk berbicara pada pagi ini. Saya berterima kasih pada YouTube walaupun dia dah godam tutup saya punya channel 1600. Saya terima kasih pagi ini masih ada lagi YouTube. Masih ada lagi Wi-Fi. Masih ada lagi kerajaan walaupun kerajaan ni tak stabil. Terima kasih serba-serbi. Terima kasih masih ada kehitaman supaya menyinar kembali yang putih, bersih dan suci. Jadi, terima kasihnya bangsa yang berterima kasih ni serba-serbi. Daripada sebesar-besar penciptaan Yang Maha Esa sehinggalah kepada sehalus-halus dan seseninya atomik partikel yang kita hirup dan darah kita mengalir. Kita berterima kasih itu telah dikekalkan dan masih kekal pada pagi ini di dalam adat istiadat dan budaya orang kita. Terima kasih ya Allah, kerana kasih Engkau negara kita ni masih belum perang saudara. Terima kasih Yang Maha Esa, pagi ini masih lagi negara ni tak bergaduh. Seperti mana yang telah berlaku ketika Bintang 3. Ketika empayar kita dilanggar oleh seluruh armada ketenteraan seluruh segenap muka bumi. Terima kasih kita masih ada sisa. Terima kasih walaupun aku telah dihilangkan terima kasih walaupun Tok Nenek aku buang gelar, buang jalur, buang sanad suatu dinasti yang agung, kita masih hidup pagi ini. Terima kasih kita diizinkan merungkai, membuka sejarah yang langka. Terima kasih kepada musuh-musuh yang sentiasa melihat, memantau dan mungkin akan menghancurkan kembali channel YouTube seadanya ini. Maka usaha tetap usaha lah. Kepada kita taklah bercakap lagi kan. Jadi berbagai bentuk pengertian dan pengisian dan isi kepada kasih tadi ada dalam jiwanya kita orang Melayu. Tetapi tidaklah kasihnya tadi itu boleh dirobek-robek dan menjadikan kita orang yang lemah, pengecut dan takut. Ini satu lagi masalah orang kita yang mana kita seolah-olah sedang dipukau pada ketika ini. Malu hendak bersuara, malu hendak bercakap, goyang, takut kerana kasih telah hilang. Andai pagi ini kita kasihkan tanah air kita, kita kasihkan bangsa kita, kita kasihkan adat istiadat dan budaya kita, kita kasih dan sayang segala khazanah dan permata yang telah dirompak. Pasti pada pagi ini kita bangkit. Bangkit atas kasihnya tadi. Bukannya bangkit dengan amarah. Beza kan? Sangat berbeza. Jadi, kewarasan di dalam anak-anak bangsa mengenali teras dan jati diri. Mak Saleh kata foundation atau pillar tadi. Maka Tun Mahathir bolehlah join Puak Putra. Kejap lagi dia join GTA. Dia join Pejuang gagal, GTA gagal, dia masuk Putra. Dia telah cuba kumpulkan NGO Melayu, Persatuan Melayu pada pilihan raya yang lepas gagal. Berbagai NGO dan juga parti politik Melayu ataupun bukan politik telah hilang akal sebenarnya. Untuk menyatukan bangsa ini tidak semudah yang mereka sangka. Kerana mereka sendiri tidak memahami apakah maksud definisi dan takrif bangsa Melayu itu sendiri. Kenapa ini berlaku? Ini berlaku kerana sebelum kemerdekaan itu sendiri yang dikatakan sebenarnya kita ni tak merdeka pun, tak perlu dimerdekakan pun. Penasihat British, bukannya dia memerintah. Nampak? Cerita kartun ni banyak. Jadi kalau kita nak selesaikan pagi ni, caca marbanya sejarah tanah Melayu ni, telah 1001 masalah. 1001 masalah kita buka lapisan demi lapisan negara kita ni ganap. Kesian kadang saya pagi ni. Nak cakap tentang mana nak mula. Kita balik pada terima kasih. Terima kasih ya Allah. Mereka dah caca marba kan, mereka dah pening, mereka dah jadi rojak lah kali, mereka bingung. Macam mana nak mengembalikan bangsa ini kepada sebelum mereka ataupun pada kerajaan yang terdahulu. Jadi kalau kita berbalik lah kan kepada takrif.
Orang Melayu itu orang yang berbahasa Melayu, cakap bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat dan budaya Melayu dan beragama Islam. Jadi nak menyatukan orang Melayu ni mudah saja. Kita bercakap dengan orang Melayu, dia faham bahasa. Melayu tidak ada penceraian, Melayu tidak ada perbalahan, Melayu tidak ada pecah. Melayu itu bangsa yang bertauhid. Melayu itu bangsa yang mengenali Yang Maha Mencipta. Berbaliklah kepada sejarah, kan? Bukalah balik peti khazanah tok nenek kita yang kamu rampas, yang bersepah kat sana, bersepah kat sini. Kepimpinan kita bingung, bahasa dah hilang terah dan juga intipati dan maksud kepada bahasa Melayu tu sendiri. Terima kasih semua orang faham. Tapi apakah maksud sebenarnya terima kasih tadi? Kasih siapa? Kasih Yang Maha Esa. Bila kita kembali kepada gelanggang yang satu, penyatuan pasti ada. Kita tidak akan berbalah. Tetapi bila kita terima kasih sebab hang UMNO, terima kasih sebab hang PAS perjuangkan agama aku, hang UMNO perjuangkan bangsa aku. Terima kasih bos sebab hang bagi aku gaji. Terima kasih hang Datuk Laksamana, hang dah Pendekar Melayu. Tak perlu. Terima kasih itu tersulam di dalam adat istiadat budaya tetapi dikembalikan kepada Yang Maha Esa. Maka bermulalah perjalanan seorang anak bangsa kembali kepada talinya Allah tadi. Gerak perilaku dan juga jiwa yang tersulam bersambung langsung. Tidak ada tirai dengan Yang Maha Esa. Itulah kemuncaknya menjadi manusia. Ujian kita pada pagi ini dalam sarungnya Melayu, dalam apa permata dan warisan bikisan tok nenek kita, agar anak-anak cucu mengenali dan kembali ingat kepada Yang Maha Mencipta dan kejadian yang sebelum kamu disarungkan pakaian jasad bernama Melayu. Sebelum diberikan bahasa Melayu. Apa cerita pagi ini? Kasihnya Yang Maha Esa tadi telah mengurniakan kita kehidupan. Telah mengurniakan kita muka bumi. Maka jagalah mulik-mulik. Ini tidak. Kita buang nama Melayu. Kita buang pakaian Melayu. Malah pagi ni kita buang adat istiadat, baca bismillah minum arak. Ni lagi kartun kan. Tapi orangnya Melayu. Tapi saya rasa tu Melayu lagu mana, tak payahlah saya takrif jadi polemik kan. Jadi semakin hari dunia Melayu akan semakin kalut. Serangan dan juga ketirisan memahami bangsa ini pasti hancur. Kepimpinan kita dah tak kuat. Kepimpinan awam orang kita ni dah celaru yang amat sangat. Kenapa? Dah tak ada kasih. Dia tak mengasihi Yang Maha Esa. Mereka cinta dan sayang kepada dunia. Mereka lupa Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan bangsa Melayu itu tidak melupakan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kepimpinan kita memahami bahasa Melayu terima kasih, berterima kasih, faham definisi dan takrif kasih tadi, pasti tak ada orang Melayu miskin. Pasti tidak ada orang Melayu melarat. Pasti tidak ada kasta yang aku duduk dalam istana, hampa duduk rumah tepi longkang. Tak ada. Pasti pendidikan dan struktur terah bangsa ini wujud kembali. Bila jiwa telah berubah. Bukannya atas kuasa, bukan atas wang ringgit. Macam setengah pihak kita dimomokkan dengan Tok Hozi. Ni Tok Hozi tengok akaun ni gazillion, trilion. Ada orang minta tolong dengan saya. Segala mak datuk akaun. Heritage fund kat muka bumi ni diberikan kepada saya minta tolong. Saya kata sebenarnya wang ringgit ni kemudian. Khazanah tok nenek kita yang dirampas itu kemudian cerita dia. Kasih sayang itu lebih bermakna. Ada orang dah berhabiskan juta-juta pi cuba ambil duit bangsa kita termasuk khazanah kita kat luar negara. Juta-juta tu. Tapi kalaulah juta-juta yang mereka perhabis nak ambil duit kat luar negara tu. Kalau sejuta pagi ni dibelanjakan atas jalan kasih sayang, akan wujud 100 Melayu yang memahami intipati terima kasih tadi. Jadi, nak cerita terima kasih pagi ni,
agak besar, agak luas ruang lingkup dia. Saya ni pun mencelah pagi ni, menyelitkan video ni atas dasar pembuka. Buku saya tulis lebih teratur sikit lah. Jadinya, pengumuman kedua pada minggu ni, buku Rahsia Terima Kasih Melayu akan dikeluarkan. Jadi, sekali lagi bagi mengakhiri sidang video pada pagi ni, tiadalah kami utus sekalian Nabi dan Rasul dan utusan-utusan kecuali untuk memberi peringatan yang jelas dan nyata. Ingat apa? Ingat siapa? Ingatlah kembali sebelum masa ini tercipta. Di manakah kita? Sebelum kita disarungkan pakaian dan dizahirkan ke muka bumi ini, kita telah menerima kasih. Kenangan kasih itu ada intipati dan ada formula dia kepada orang Melayu. Tak perlu belajar ilmu bertapaan kebal lipat bumi kalau kamu tidak mengenali kasihnya sebuah bangsa. Kasihnya yang Maha Mencipta. Kasihnya Tuan Melayu. Tidak guna melepasi sekalian lapisan alam sakti, kebal dan sebagainya kalau kamu lupa kasih yang Maha Mencipta. Tidak guna ilmu segedung setinggi gunung jerai andai tidak ada kasih di jiwa. Tapi kasih yang bagaimana itu pun ada kasih azazil. Ada kasih yang terpalit dengan cemburu, amarah dan juga hasad dengki. Ada yang mengasihi kehitaman, ada yang mengasihi keputihan, ada yang mengasihi dunia, ada yang kasih kepada ilmu dan sebagainya. Tapi titik pangkal yang saya maksudkan, rahsianya berterima kasih dan terima kasihnya bangsa Melayu ini perlulah difahami daripada berbagai sudut yang akhirnya menjadi intipati kepada jiwa dan raganya sebuah bangsa. Jadi insya-Allah sidang pendengar, saya dah kata tadi ada pengumuman. Jadi beberapa siri buku akan dikeluarkan dalam waktu yang agak pendek. Termasuk isu buku yang paling kontroversi yang telah menyebabkan channel saya dihack, dipadamkan, termasuk email saya dan juga AdSense saya telah dihancurkan. Tetapi itulah adat dalam perjuangan. Bila kita keluarkan buku yang akan menggegarkan dunia di atas fakta, bukan auta, bukan sembang kari, maka pastinya musuh akan menerpa. Tapi itu adat. Saya berterima kasih diberikan oleh Yang Maha Esa kedudukannya pada tahun 2023, saya diletakkan dalam medan catur. Percaturan dengan Tun Mahathir sendiri. Pastinya kita akan bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih sudi mendengar sehingga ke hujung bicara dan sidang pada pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.